من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومشائخنا وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات وإلى هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lejatuan Kuasa Masjid, para jamaah, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini dan marilah kita sama-sama niatkan kehadiran kita ke masjid pada malam ini untuk mendapatkan manfaat, faedah dan juga pengajaran daripada motivasi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga pahalanya dan juga keredaannya. Malam ini kita sambung perbincangan kita pada nama Allah yang seterusnya, iaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf, ejaannya alif lam ra hamzah waw fa. Ar-Ra'uf, yang membawa maksud belas kasihan. Mungkin apa beza dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kan? Ar-Rahman juga kalau orang Melayu terjemah, kita terjemah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kalau tanya apa beza dua tu, rasa bayar agak nak bagi tahu tu. Apa beza Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, ataupun Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Apa beza pemurah dengan penyayang, kan? Sebelum ni pun kita sudah beritahu bahawa Ar-Rahim tu, kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat ataupun di hari akhirat, khusus untuk orang yang beriman. Sebenarnya sebab Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak lagi kepada orang-orang kafir pada hari kiamat. Tapi kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada orang-orang, kepada makhluknya, seluruh makhluknya semasa berada di atas dunia. Sementara Ar-Ra'uf itu, Ar-Ra'uf ini lebih detail lagi, lebih mendalam lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu. Contohnya dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, firman Allah dalam surah An-Nur berkaitan dengan hukuman bagi orang yang berzina, kan?
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Perkataan ra'fatun tu merujuk kepada sifat Allah yang kita sebut ataupun yang kita panggil Ar-Ra'uf. Kalau Ar-Rahmah, kalau Ar-Rahim tadi kan, Ar-Rahman seperti mana saya sebutkan tadi, kalau ayat ni, ayat di sini, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, maksudnya dalam bab hukuman tu, az-zaniyatu, penzina lelaki, penzina perempuan dan penzina lelaki, maka hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada mereka itu, lelaki dan perempuan yang berzina itu 100 kali sebat. Ini bagi orang yang belum berkahwin. Kalau yang sudah berkahwin direjam. Wala, kemudian ayat seterusnya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, ra'fah, dan janganlah kamu merasa belas kasihan. Perkataan ra'fatun itu diterjemah dengan makna belas kasihan. Fi dinillah, janganlah kamu merasa belas kasihan untuk melaksanakan hukuman itu, hukuman kepada kedua-duanya itu, sehingga belas kasihan itu menghalang daripada melaksanakan hukum. Kan? Jadi kita kesian, tak laksanakan hukum, itu yang dilarang. Sampai last sekali tak ada apa-apa hukuman. Contohnya macam hakim kan, hakim bicara dalam mahkamah, last sekali hakim tidak menjatuhkan hukuman, itu dilarang, itu dilarang. Tapi kalau di sini wala ta'khudhukum bihima, janganlah kamu rasa belas kasihan, tak ada belas kasihan, demi semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, fi dinillah, dalam agama Allah. Jadi perkataan ra'fatun itu daripada perkataan ar-ra'ufu. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, saya sebutlah sebagai makluman, dia daripada perkataan ra'afa yar'afu ra'fah, maknanya belas kasihan. Satu lagi ayat Al-Quran, mungkin tuan-tuan jadikan ia sebagai amalan. Ayat yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 128. Jadi boleh jadikan itu sebagai amalan. Laqad ja'akum. Jadi dalam ayat ini disebut perkataan raufun di ujung sekali tadi, ayat yang saya baca. Laqad, sekali lagi saya baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun, raufur rahim. Maksudnya di sini ayat ini cerita tentang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Azizun alaihi ma anittum, itu maksudnya Rasulullah ni sangat prihatin dengan kita. Harisun alal mu'minin, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Rasulullah ni, ini sifat Rasulullah. Dan akhir sekali, harisun alal mu'minina raufur rahim,
Raufur Rahim ni maksudnya dia menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Okey, jadi itu makna Ar-Rauf tadi. Jadi maksudnya Ar-Rauf ni dia lebih mendalam lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kalau Rahman tadi sudah makna kasih sayang, kan? Belas kasihan, tetapi Ar-Rauf ini lebih lagi. Lebih lagi. Kalau mari kita lihat makna perkataan ataupun pengajaran ataupun isi kandungan daripada perkataan Ar-Rauf ataupun nama Allah Ar-Rauf ini kepada orang-orang yang beriman, antaranya makna yang diberikan oleh sebahagian ulama, dia membawa makna sifat keprihatinan dan kasih sayang Allah, belas kasihan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan menjaga pendengaran mereka. Pendengaran. Jadi kita ni tuan-tuan, sebab kita tak nampak, kan? Apa telinga kita ni yang kita dengar dengan menggunakan telinga ni, sebenarnya ada yang menjaganya supaya dia tidak dirosakkan ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Sebab ada juga yang terlepas, kan, yang dengar suara-suara, kan kita dengar, kan, ada orang yang dengar suara berbisik kepada dia, suruh buat sesuatu yang di luar daripada pemikiran manusia yang waras, suruh bunuh orang, contoh, kan? Ada mak yang dia terdengar suara supaya pergilah bunuh anak kau tu, bunuhlah, kan? Lalu dia ikut dan dia bunuhnya. Itu yang disembelih anak dalam buaya tu. Bila ditanya sebab apa, dia kata saya terdengar orang suruh bunuh. Tengok balik dia punya berita tu, kan. Dan banyak lagi lah yang pergi bunuh mak dia, sembelih mak dia, kan, tengah tidur. Itu ada cerita-cerita tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala jaga pendengaran kita supaya tidak dilintasi oleh suara-suara yang berbagai-bagai sebenarnya. Suara makhluk, kita kata makhluk halus lah, hantu, setan, jin yang mengganggu, sehingga kita dapat mendengar dengan aman. Boleh dengar suara azan. Ada orang yang tak boleh dengar suara azan ni. Suara-suara yang menyuruh kepada kebaikan tak boleh dengar. Panas, menjauhkan diri. Lebih baik dia kata dengar muzik, dengar lagu, dengar merapu-merapu tak apa. Alhamdulillah kita, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang tu, kan, peluang dengar kebaikan, dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita tak faham sangat, tapi sekurang-kurangnya boleh dengar, itu pun okey. Cuma kita nak kena tambah lah, kan. Jaga penglihatan. Maksudnya penglihatan, pandangan kita ni Allah Ta'ala jaga. Jaga pergerakan kita, kan. Dalam kehidupan kita seharian ni, kita bergerak ke mana-mana. Sama ada kita bergerak ataupun kita diam, dijaga. Jaga ni maksudnya tadilah, sehingga kita terdorong ataupun didorong ke arah yang baik-baik, kan, yang baik-baik.
didorong ke arah yang taat, ke arah yang mendapat pahala. Itu sebenarnya antara bentuk-bentuk sifat Ar-Rauf Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebab tu kita tak boleh rasa selesa kita inilah yang kita buat baik ni dengan sebab kita. Kan? Orang lain tak buat baik, aku yang buat baik. Kita pun jadi bangga kan. Sedangkan sebenarnya dorongan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak patut pun kita rasa bangga kan. Sebab tu kalau kita buat ibadat, kita rasa bangga, rasa ujub, rasa takabbur, riya, itu semua sifat-sifat yang menjahannamkan pahala yang ada, merosakkan amalan kita. Habis apa nak buat? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kerana telah mendorong aku berada di atas jalan yang benar, berada di atas jalan yang betul, berada di atas jalan ketaatan, dijauhkan daripada syirik. Alhamdulillah kan, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lain juga, umat Islam seluruhnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat juga akan terdorong ke arah itu kan, ke arah yang benar, jalan yang benar, jalan yang betul, pilihan yang benar kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rauf ini juga merangkumi kasih sayang Allah, belas kasihan Allah kepada hamba-hambanya yang berdosa. Bulan lepas kita sebut tentang Al-Afu. Kalau contoh masih ingat, ataupun contoh yang hadir pada malam tu, minggu pada bulan yang lepas, kita bincang tentang Al-Afu, iaitu sifat Allah yang Maha Pemaaf. Maha Pemaaf beza dengan pengampun. Jadi kalau sifat Allah yang Maha Pemaaf ni, dia lebih detail dan lebih halus daripada mengampun. Kalau mengampun tu walaupun sudah diampuni, masih lagi tercatat dosa tu, ditulis lagi, tak belum dipadam kan, ada lagi dosa sekian belum dipadam. Tapi kalau Al-Afu yang kita sebut dalam bacaan duduk di antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, di ujung sekali itu. Itulah afu, maksudnya bukan setakat diampunkan dosa, tapi afu ni dipadamkan kesalahan itu. Kalau ada tulisan, catatan itu dipadamkan. Wa'fu anni. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maknanya maafkan aku kan. Bighfirli, ampunlah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah rezeki yang engkau berikan kepadaku. Warfa'ni, angkatkanlah darjatku. Warzuqni warfa'ni wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, afiatkanlah aku, maksudnya kesihatan diriku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itu afu. Kalau sekarang ni Ar-Rauf ni berkaitan dengan hamba-hambanya yang berdosa. Belas kasihan Allah ini dengan apa? Dengan menerima taubat mereka. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, banyak hadis-hadis, ada hadis menyebutkan tentang contohnya hadis man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Selagi mana kita hidup kan, belum mati lagi, belum sampai halqum
belum ghargharah kan, belum nyawa sampai di halqum, masih ada peluang untuk bertaubat. Allah Ta'ala bagi peluang untuk bertaubat, walaupun bertaubat itu hukumnya wajib disegerakan. Wajib disegerakan, tak boleh lambat-lambat, kena segera. Tapi tak bertaubat juga, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang. Dekat nak mati, sebelum mati taubat. Man taba, sesiapa yang bertaubat, hadis tu, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum naik matahari dari sebelah barat, maksudnya dah kiamat lah, taballahu alaihi, sebelum tu Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Jadi ini maknanya kalau kita lihat kan, peluang demi peluang, ruang demi ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya ini. Sini ni khususnya hamba orang yang beriman lah kan, hamba yang beriman. Orang yang mengambil peluang untuk segera bertaubat ataupun selalu bertaubat itu maknanya orang yang mendapat sebesar-besar rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tak ada belas kasihan Allah, tak ke mana-mana pun, tak ada apa yang ada kan. Semuanya adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah dan belas kasihannya. Rahmat Allah itu maha luas. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kalau kita nak bilang lah, dengan sebab kelahiran Rasulullah tu, berapa banyak kebaikan, berapa banyak rahmat, berapa banyak nikmat, berapa banyak anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita boleh dapat, yang kita dapat hari ini, daripada dulu kan sampai hari kiamat. Kita boleh solawat kan. Solawat juga mempunyai faedah-faedah yang banyak. Orang yang suka bersolawat Allah, ataupun orang yang suka melazimkan dirinya, melazimkan mulutnya bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai bentuk solawat yang lain lagi, yang banyak. Seterusnya, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ialah Allah meringankan, memberikan keringanan kepada hamba-hambanya, sehingga mereka tidak menanggung kesusahan, kepayahan, kesulitan, ataupun Allah Ta'ala angkat daripada mereka sesuatu yang di luar daripada kemampuan mereka. Selalu kita dengar orang baca ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Ta'ala tidak memberatkan seseorang ataupun memberati seseorang kecuali apa yang dia mampu ataupun apa yang dia usahakan mengikut kemampuan dia. Baginya apa yang dia usahakan, dan usahakan yang baik, dan kalau yang buruk, dia dapat yang buruk. Sebab tu kalau kita lihat dalam hukum Islam pun sendiri, contoh bab semayang kan, bab semayang tak boleh semayang berdiri, semayang duduk kan. Tak boleh duduk berbaring, tak boleh berbaring
menelentang. Tak boleh melentang juga, tak boleh buat apa dah kan, sembahyang dengan kelopak mata pun. Maksudnya itu satu bentuk keringanan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Ta'ala nakkan keringanan kepada kamu. Kalau dalam bab hukum fiqh tu dia sebut rukhsah. Rukhsah maksudnya keringanan. Rukhsah solat kan, tadi ada solat jamak dalam musafir, jamak qasar. Rukhsah puasa, kemudahan, keringanan bagi orang yang berpuasa, bagi yang mempunyai ataupun yang menghadapi masalah-masalah. Kalau dalam musafir dibenarkan untuk lebih melebihi 2 marhalah, bolehkan berbuka dan qada pada hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sesiapa yang berada dalam musafir ataupun sakit, maridan aw ala safarin, ataupun musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, pada boleh dilakukan pada hari yang lain. Itu antara bentuk-bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda Allah Taala sifatnya Ar-Rauf tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan keringanan, memudahkan. Memudahkan. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis pun ada disebut yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan payah-payahkan. Contoh lagi untuk imam sembahyang. Orang yang jadi imam janganlah dibaca panjang-panjang. Kan? Solat berjamaah. Ada hadis sebut. Sebab ada di sana kanak-kanak, ada orang tua, ada orang yang ada hal-hal dan keperluan yang lain yang perlu disegerakan. Jadi tak perlu panjang, ringankan. Ada disebut dalam hadis. Kalau nak panjang, mayang seorang-seorang. Mayang sunat memang disuruh panjang. Ada pun solat berjamaah, ramai-ramai ni diminta ringankan. Dalam hadis juga disebut inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Contoh macam ambil wuduk kan, wuduk bagi orang sakit. Orang tu dah sakit, kita nak ambil sampai basah habis kan. Cukup sekadar wuduk. Nah, yang membolehkan solat, ambil yang rukun kan. Dia ada sunat, dia ada rukun. Sebab itu beza tuan-tuan kan. Rukun benda yang mesti dibuat. Apa makna rukun? Rukun ialah ibadat itu sendiri yang kalau tidak dibuat maka tidak sah. Kan? Apa dia rukun wudu? Contoh basuh muka. Kan? Basuh muka, basuh 2 tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. 4 tu. Tambah satu lagi, niat. Niat dalam hati kan. Tu tak payah apa, niat je. Satu lagi tertib. Jadi kira 6 lah semua. Yang lain-lain tu sunat. Kalau dalam keadaan yang contoh orang sakit kan, di hospital duduk terlantar situ, permudahkan. Jangan sampai tak buat langsung kan. Payah. Ini 6 pun payah kan. Tambahlah banyak. Langsung tak sembahyang. Jadi kefahaman benda ibadat dalam Islam ni mudah. Tu yang dia kata mudah tu
kan, 4. Dan cara basuh pula bukan seperti mana yang kita basuh wuduk, macam kita buka pilih pipe air tu, kan? Buka macam pilih bomba pun kalah ke. Sebenarnya tak perlu kepada air yang banyak. Cukup air mineral water pun boleh, kan? Dengan syarat kena anggota yang diwajibkan tu. Tapi kalau menjadi amalan kita hari ni, mesti buka pipe laju, kan? Sampai orang sebelah pun tak ada air, contohlah, kan? Sebab kita rasa dah terbiasa begitu, kan? Terbiasa begitu. Ada air banyak ke, air sikit ke, memang jadi amalan begitu. Sedangkan sebenarnya Islam mudah. Ambil wuduk. Kalau tak boleh berwuduk, hendaklah tayammum. Itu antara maksud Allah Ta'ala memberi keringanan. Ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Tapi yang terbaiknya memanglah kita nak dapat pahala dalam keadaan boleh. Kita nak dapat pahala pun apa salahnya kalau basuh digosok, kan? Tak perlu menggunakan air banyak. Basuh tangan, basuh berkumur-kumur, benda-benda yang mudah, kan? Berkumur, masukkan air ke dalam hidung, yang jarang jadi amalan. Mungkin kalau buat pun tidak kena dengan kaedah yang betul seperti mana Nabi buat. Contoh, kan? Kita ambil wudu, disunatkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sepatutnya kita ambil berkumur ni, kita ambil tapak tangan kita, kan? Tangan kanan, bukan tangan kiri, kan? Kecuali orang tak ada tangan lah, tak ada tangan kanan, kan? Tangan kanan ambil, kemudian satu bahagian tangan kanan ni, kemudian dimasukkan air ke dalam mulut dan terus ke dalam air yang sama masuk ke dalam hidung. Baki air tu masuk ke dalam hidung. Itu yang sunnahnya, kaedah yang betul. Ambil tangan kanan dan dibuang daripada air daripada hidung tu dengan tangan kiri. Benda mudah, kan? Cuma kita oleh mungkin kerana kita tak ada maklumat tentang tu, tak tahu tentang kaedah yang mudah itu, sehingga kita rasa payah, kan? Susah. Kemudian lagi antara tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ni, ra'fah ni tadi, dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dengan bila kita sebut tadi, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam, dan Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa inna Allaha bikum laraufur rahim. Ayat ini dia sebut perkataan raufur rahim. Maksud ayat ini, dialah Tuhan yang telah menurunkan kepada hambanya sini merujuk kepada Nabi Muhammad lah, ayat-ayat yang jelas, tujuannya untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan, kesesatan, supaya tidak sesat. Ada panduan ke mana? Kepada cahaya petunjuk, ilan nur, cahaya petunjuk. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan Allah, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat belas kasihan dengan kamu dan juga sangat-sangat Maha Penyayang. Rahim, dua-dua sekali dia letak. Jadi kalau dalam ayat ni dia gandingkan Rauf dengan Rahim. La raufur rahim. Jadi macam mana nak dapat rahmat dan belas kasihan Allah tu?
Adakah bila turun, kita pun kata turunlah Al-Quran. Ya. Nuzul Quran, tapi tak baca Quran, tak tadabbur Al-Quran kan. Lepas tu dia suruh bacalah Al-Quran, telitilah Al-Quran, kajilah Al-Quran. Akan keluarlah daripada hati kita sifat-sifat yang buruk, kejahatan-kejahatan, sifat-sifat mazmumah, dan digantikan dengan cahaya. Sebagai penutupnya tuan-tuan, sifat Ar-Rauf ini menuntut kita supaya membersihkan diri kita daripada dosa dan juga jiwa dan hati kita daripada dosa. Dosa zahir dan dosa batin, luaran, dalaman, supaya pintu rahmat dan belas kasihan Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Sebab dosa itu menutup pintu rahmat. Dosa yang kita buat sebenarnya mengundang kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah itu menyebabkan tak ada rahmat. Dia menjauhkan rahmat. Sebab itu kemungkaran, dosa, sama ada dosa secara pribadi kan, dosa yang zahir, dosa yang dilakukan oleh orang yang nampak depan mata, mungkar, yang kita sebut mungkar tu kan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh terus dilakukan, mesti dihalang, mesti. Sebab itu dalam hadis disebut, ada sebut dalam hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Naklah kamu menyuruh melakukan kebaikan. Kerja-kerja baik, suruh orang buat baik itu mesti diteruskan. Dan wala tanhawunna 'anil munkar, dan kamu mesti melarang daripada kemungkaran. Atau kalau tidak kamu buat benda-benda tu, kamu tidak suruh buat baik dan tidak melarang manusia daripada kemungkaran, maka Allah akan menimpakan kepada kamu akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat, orang yang buruk perangainya, yang menguasai kamu. Maksudnya kita akan dipimpin oleh orang yang tak boleh harap, orang yang rasuah, orang yang kaki songlap duit, orang yang menipu, tak amanah. Allah sebut, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum. Shirarakum ni maksudnya orang-orang yang jahat. Fayad'u khiyarukum, lalu orang-orang yang baik minta doa, fala yustajabu lahum, maka tidak akan diperkenankan doa mereka. Jadi pentingnya Ar-Rauf ini menyucikan diri dan juga menjauhkan diri daripada segala dosa dan kesalahan, dan bertaubat, beristighfar daripada dosa-dosa sebagai tanda, dan itu merupakan tanda kasih sayang Allah dalam sifatnya Ar-Rauf. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hikmah-Mu ke atas kami dan sebarkanlah dari gedung-gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi amat pengasihani, wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi